Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada hari ini. Apa khabar saudara? Ni cucu saya, dia dah masuk dah ni. Dia bila saya buat live dia masuk. Cuma hari ini dia tak bersihat. Dia batuk dan sesama, semput sikit. Musim-musim hujan begini saudara ya. Apa khabar saudara? Doa saya saudara Nur Azah. Apa khabar Nur Azah? Doa saya agar anda sihat walafiat. Begitu juga saudara Ahmad Mohaini. Waalaikumsalam. Saudara Hafiz Wan Basirun. Tempat saudara hujan lagi ke atau macam mana? Saudara piknik Juragan. Mana ada musim piknik sekarang ni? Memanglah pesta air lah tu jawabnya. Kalau musim-musim banjir begini. Saudara Ibrahim Tapa. Waalaikumsalam. Itu juga dengan saudara Mansur Wahab, Kenneth Melayu 2. Oh, ini Kenneth Melayu 2 ni tak tahu macam mana. Kenneth tu bukan nama Melayu tu saudara. Saudara Hafiz Ikwan, Openg Temu, apa khabar? Orang Sarawak. Muhammad Adrin Aziz daripada Putrajaya. Oh, nampaknya di Putrajaya hujan. Berhati-hati saudara. Laili Hadian, Puan Rubidin dan pasangannya. Doa saya anda bahagia. Ramli Sabran, jaga kesihatan, jaga rumah. Kalau ada banjir, ikutlah arahan pihak berkuasa. Ya, saudara Rizal Rasali, saudara Arifin Abdul Halim dari Seremban. Seremban clear, alhamdulillah. Saudara Marabiah Abdullah Azizil Hakim. Begitu juga dengan Fazil Yub, Puan Zainura Al-Amir, Samad Lon, Mohair Longo Mohair. Ya, Jaga Linglung. Ini dari Pulau Pinang, no? Venezuela 10K. Saudara Muhammad Kamal Zaman, Abu Samah, Rashid Mustafa. Waalaikumsalam. Saudara Zulkifli Zakaria, Elis Adan Khalil. Doa saya anda juga sihat, saudara. Saudara Jimmy Ishak. Itu juga salam dan salam bahagia daripada Tuan Iksan Sayuti. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf kerana saya harus memberi pencerahan seperti biasa, saudara ya. Hari ini adalah hari yang ke-641 virus corona melanda dan menyerang bumi kita ini. Hari ini ada hari Senin 20 Disember, tinggal 10 hari je lagi. Saudara, kita nak menutup tirai tahun 2021 yang banyak pelbagai kisah rencam kehidupan. Ya, saudara, Isnin 20 Disember 2021, hari yang ke-641 COVID-19 melanda. Dan menurut laporan saudara Rio dari Universiti Melaya, katanya hari ini ada penurunan yang agak ketara. Sebab semalam 3,108 dan hari ini 2,589 sahaja yang dijangkiti virus corona. Berdoalah kita agar virus corona ini segera usai dari bumi bertuah ini. Kerana jumlah terkumpulnya sudah 2,721,544 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Semalam kematian adalah sejumlah 19 orang. Dan untuk hari ini setakat 20 hari bulan Disember ini, saudara, jumlah untuk bulan ini saja yang terkumpul adalah 88,762 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Jadi sebab itu saya menasihati anda agar berhati-hati dan sentiasa menjaga kebersihan. Selalunya bila musim-musim sejuk begini, musim-musim hujan begini, virus corona itu mudah merebak, saudara. Right? Usai laporan, kita masuk e-commerce. Ini tidak lain tak bukan untuk memberi pencerahan. Jika saudara ada produk saudara, silalah hubungi Al-Azhar 0113041241. Dan dengan Al-Azhar, tentulah Haruman Setangi bakurnya. Beli 2 set bakur, dia bagi percuma rumah untuk membakar bakur, iaitu Haruman Setangi. Di mana membakar rumah kita, bilik kita, aromanya cukup wangi. Bila rumah kita wangi, setan tak berani nak masuk. Malaikat amat suka rumah yang harum wangi. Juga jangan lupa beliau turut tinggal 10 hari aja lagi. Itu offer buy one free one. Beli satu perfume dapat satu lagi botol percuma. Itu wangian haruman. Saya pakai brandnya adalah Amir Oud. Memang sedap baunya, saudara.
saudara beli satu, dapat satu percuma untuk pasangan. Juga jangan lupa saudara sudah boleh memesan rendang tok, produk ibunya serta bahulu berdal. Jadi cuma kalau bahulu berdal ni minta tempoh lah. Dalam musim-musim begini sekurang-kurangnya 3 atau 4 hari baru boleh siap. Bukan senang nak buat bahulu berdal saudara. Ini untuk makan, untuk hujan begini ya. Bahulu ini apa, rendang tok pun untuk makan, tak payah guna nasi, guna lauk yang lain ya. Cuma itulah saya katakan mesti lebih 2 hari. Dan juga anda boleh berhubung dengan Siti Farehah. Siti Farehah di talian 017 711 4300 untuk mewawarkan produk saudara. Di samping itu bolehlah memesan dendeng manis Siti Farehah. Cuma sekarang ni anak dia tak bersihat, mungkin dia juga memerlukan masa 1 atau 2 hari. Jadi kalau nak memesan, pesan awal supaya dapat bekalan. Saudara, begitu juga bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang. Untuk mendapat buah-buahan yang dihantar terus ke rumah saudara, hubungi Syauqi di Kizinis di talian 012 357 5703. Buah-buahan sampai ke rumah harganya di bawah harga pasaran. Ada buah-buah ceri, buah kiwi, buah anggur, apple dan pelbagai buah-buahan yang grade-nya adalah A, terjamin manisnya saudara ya. Okey, usai kita e-commerce, sekarang ni kita masuk seketika saudara, iaitu untuk tazkirah yang singkat. Tazkirah ini adalah untuk jadikan panduan pada kita. Bukan saya nak tunjuk saya bijak, saya bukan ahli agama. Ini adalah hasil daripada curipan teman-teman mengirim pada saya nampak memang wajar untuk diwawarkan. Kerana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahawa umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu dariku. Itu kenyataan yang dilontarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lantas para sahabat bertanya, "Duhai Rasulullah, apakah penyakit-penyakit umat-umat yang terdahulu?" Jadi mereka nak tahu. Ya, maka baginda Rasulullah SAW menjawab, penyakit-penyakit itu ialah pertama, terlalu sombong. Kedua, terlalu bermewah-mewahan. Ketiga, mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Keempat, tipu menipu dalam merebut harta duniawi. Kelima, saling memarahi dan memusuhi sama insan. Dan keenam, dengki mendengki sehingga jadi zalim menzalimi. Itulah 6 penyakit yang dialami oleh umat terdahulu sebelum hadirnya agama Islam. Umat terdahulu yang diwawarkan, yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah melalui hadisnya. Hadis ini adalah riwayat Hakim, bahawa kita umat Islam sewajarnya kita tidak sombong dan tidak terlalu bermewah-mewahan. Di samping itu, janganlah sekali kita bertamak haloba untuk mengumpul harta sebanyak mungkin. Ingat saudara, hidup ini sementara saja. Apabila kita berada di liang lahat nanti, segala-galanya akan kita tinggalkan. Di samping itu, jangan sekali-kali kita melakukan penipuan untuk merebut harta benda di duniawi ini. Dan salinglah kasih mengasihi, sayang menyayangi sama insan, tidak memarahi mereka saudara atau bermusuh-musuhan. Dan paling penting sekali, jangan ada sebarang sifat dengki ataupun hasad, kerana itu boleh menjerumuskan kita ke dalam lembah yang zalim menzalimi sesama insan. Okey saudara, itulah sedikit tazkirah singkat untuk panduan hidup kita. Dan usai pencerahan tentang tazkirah yang singkat itu, kita santuni kata-kata mutiara kiriman saudara Hibil Hasan, Cikgu Hibil. Sekarang beliau dah pencen, dah bersara. Saudara Bandi, saudara Muhammad Hatan Masun, Waalaikumsalam, saudara Azli Hamid. Ini adalah teman kita dalam Instagram. Saudara, kalau sesuatu berlaku pada Facebook, layari Instagram halaman yang sama, iaitu Amir Hijaz Fan. Jangan lupa, yang saya harapkan daripada saudara adalah share, like dan subscribe. Subscribe di Facebook, subscribe di Instagram. Itu saja harapan saya, tak ada kena modal pun, tak kena bayaran 1 sen pun saudara. Itulah yang memberikan semangat untuk saya memberi pencerahan saban malam. Jadi berbalik kepada kata-kata mutiara, menurut saudara Hibil,
ketika kita tidur, ketika kita tidur, tinggalkanlah masalah-masalah yang ada di luar minda kita ini. Artinya, bila kita nak tidur, lupakan seketika masalah duniawi ini. Kerana sebagaimana kadang-kadang ada orang bijak pandai mengatakan, waktu kita tidur itulah roh kita berjalan. Waktu kita tidur itulah kita seolah-olah mati. Jadi tinggalkan segala masalah yang kita hadapi sebelum kita tidur. Jangan dipikir, jangan bawa masalah itu dalam tidur kita hingga mengganggu tidur kita dan menghadirkan mimpi-mimpi yang tidak baik untuk kita. Saudara, selamat beradu, selamat beristirahat di malam yang penuh kerjenihan ini. Di samping itu, jangan lupa bangun untuk solat tahajud. Ya, saudara. Baik, usai tazkirah, mutiara kata, laporan COVID-19, Saudara Muhammad Ali. Banjir masih hendak bubar parlimen. Apalah saudara, saya tak bercakap apa lagi. Saudara Mak Sepana, apa khabar saudara? Moga sihat. Saudara Fazli Zulkifli, Saudara Wanlah, Siti Rohani Ibrahim. Begitu juga Asyaka Rosli Yunus. Ini di halaman Instagram. Baik saudara, seperti biasa, salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 dari kumpulan wang simpanan pekerja. Kita mengharapkan benda ini terlaksana. Mudah-mudahan adalah keprihatinan daripada pihak pemimpin. Cuma hari ini masih lagi hari ini hari terakhir sidang parlimen. Tidak ada perbincangan persoalan moratorium maupun tentang pengeluaran wang simpanan pekerja. Tapi bagaimanapun saya ingin berpesan kepada pimpinan negara, janganlah berbelanja tanpa had. Kerana apabila negara berbelanja tanpa had, maka negara akan menjadi muflis. Ingat itu saudara. Baik. Tajuk penceritaan kita malam ini adalah meniti getir kehidupan. Saudara, meniti getir kehidupan. Sebelum saya memberi pencerahan dan meneruskan labun saya malam ini, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Pak Nazil ada menerbitkan buku-bukunya, itu buku-buku pantun. Banyak pantun-pantun yang saya tatap daripada bukunya agak begitu berarti bagi saya. Ya, antara buku yang ada pada tangan saya, pantun Pak Nazil. Memang seronok membaca. Kadang-kadang kita asyik. Saya asyik membaca pantun-pantun, culipan yang beliau zahirkan melalui bukunya. Saya boleh layari Facebooknya, iaitu di Maya Nazil Hashim Muhammad, Nazel Hashim Muhammad, ya saudara, untuk memesan buku atau melihat dan sebagainya, ya saudara. Baik, kata Pak Nazil, ke Padang Lati rumah Pak Amin, lepas kenduri ke Alustar. Kalau hati dapat dicermin, tentu diri rasa gentar. Jadi kalau kita dapat mencerminkan, dapat mengetahui rasa hati kita, perasaan yang terpendam dalam hati kita, tentu kita akan rasa gentar kerana terdapat macam-macam perasaan. Malahan kadang-kadang kita solat pun hati kita mengelewang sana sini. Kita tidak dapat khusyuk. Walaupun jauh Kaabah tu, tapi kalau dalam pemikiran kita santuni bahawa kita menghadap Kaabah dan kita menyembah Allah SWT. Jadi santunkan hati saudara begitu. Kata Pak Nazir lagi, di pohon ceri kerengga bersarang, sarangnya daun dijalin pena. Suka mencari kesalahan orang, lambat laun sendiri terhina. Ini beliau berpesan supaya kita jangan cari salah orang saja. Itu betul saudara. Pencerahan saya bukan nak cari salah orang. Kita menceritakan sepatutnya begitu, harus dibuat begitu, bukan nak cari salah orang saudara. Saya suka Pak Nazir ni sebab di bawah pantun sekali dia menjelaskan maksud yang dikatakan dijalin bena itu adalah dibuat secara menjalin. Kerengga ni dibuat sarang, dia menjalin-jalin daun tu. Itu katanya di pohon ceri kerengga bersarang, sarangnya daun dijalin bena. Suka mencari kesalahan orang, lambat laun sendiri terhina. Saya juga menerima 2 rangkap pantun daripada sahabat kita, pejuang anak muda daripada Perak Tengah, Saudara Nurdin Malik. Nampaknya usaha beliau untuk menyantuni anak muda, menggalakkan mereka bergiat dalam industri pertanian sudah pun mendapat sokongan daripada pimpinan pembesar-pembesar istana di Perak. Saudara, sebab itu semalam mereka adakan satu retreat di Sungai Petani. Saya mengharapkan agar beliau mencapai kejayaan dalam usaha untuk membangunkan
anak-anak muda, anak-anak bangsa kita supaya menceburi sektor pertanian dengan cara moden, bukan cara seperti dulu saudara. Dan beliau sempat mengirimkan 2 pucuk pantun. Kata Saudara Nordin, pucuk paku tumbuh melata, tumbuh juga ulam pegaga. Nasib rakyat semakin derita, ibarat jatuh ditimpa tangga. Jadi beliau begitu perhatian dengan kehidupan hari ini. Lepas satu-satu datang COVID, kemudian ada pula ni banjir. Kita tak tahu pula macam mana makanan. Kemudian katanya lagi, buah pinang dibelah-belah, hendak dimakan, jangan ditegah. Bencana datang, amaran Allah, umat Islam asyik bertelagah. Jadi beliau mengingatkan kita supaya kita jangan bertelagah. Jangan bertelagah. Saudara Bandi, Datuk kalau berpantun saya teringat Karam Singh Waria. Memanglah Karam Singh Waria tu satu warga bangsa bukan Melayu, tapi beliau menguasai bahasa kita dengan baik. Saudara, usai pencerahan pantun, kita masuk sedikit gedung ilmu, kerana inilah pesan orang tua-tua kita dahulu, pesan pemimpin terdahulu. Kerana orang-orang tua dahulu sering berkata, pemimpin hendaklah sentiasa memegang syarak dan adat, mesti menjaga kemurnian sikap dan jiwa, jangan menjadi pemimpin yang angkuh. Kerana umat Melayu wajar dipimpin oleh pemimpin yang baik, kerana bila hadirnya pemimpin yang baik, sifatnya terpuji, perangai pemolek, tahu mengajar, bijak mendidik, tahu berhemat serta selidik. Dia berhemat, dia selidik satu isu itu, membela rakyat, tahan diindik. Dalam dia usaha untuk membela rakyat, orang nak kata apa, orang nak tekan, dia pun tak ambil kisah. Dan membela negeri, tahan dibidik. Bidik itu ditekan, dipanah ataupun ditembak. Dia sanggup menahan apa semua demi membela negeri. Bila dijadikan pemimpin, buah pun naik. Ini buah pun naik maksudnya hasil negeri itu berganda-ganda. Kalau pemimpin yang baik, dijadikan tua, umatnya cerdik. Kalau dia dijadikan pemimpin, jadi ketua, maka umat yang dipimpinnya jadi cerdik. Dijadikan induk, hatinya baik. Orang tua dahulu dia kata tua ataupun induk. Induk itu juga lah pemimpin juga. Induk tu dulu macam kata ibu lah. Ibu kepada kepimpinan. Bila dijadikan induk, hatinya baik. Hidup sentosa, tak ada yang mengusik. Hidup rakyat sentosa, tak ada yang mengusik. Saudara, kita sambung lagi malam besok. Baik, saudara. Usai pantun, usai pencerahan tentang kepimpinan Melayu yang diharapkan oleh pemimpin dahulu, saya perlu memberi peringatan. Memang tiap malam peguam saya bagi tahu saya kena memberi peringatan. Iaitu mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk ke channel YouTube, maka itu adalah tanggungjawab anda di atas setiap suntingan yang dilakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Jadi, sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum membuat komen anda dalam ruangan ini, saudara. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda. Ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik yang saya cuba memberi pencerahan berdasarkan kepada dapatan dan bacaan saya melalui media sosial, media arus perdana, perbualan saya dengan pimpinan-pimpinan yang sempat saya hubungi, dan juga hasil pengalaman panjang saya sebagai seorang jurnalis. Dan prinsip kita mesti bersetuju untuk tak bersetuju. Ngasah apa? rasa sesuai, rasa betul, terimalah. Rasa tak berkenan di hati, tak payah terima. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu prinsipnya. Kena ingat, kita warga cinta damai dan menyantuni segala permasalahan dengan penuh harmonis. Jangan maki hamun, jangan kata mengata, jangan caci mencaci. Harapan saya begitu. Tapi kadang-kadang saya nampak ceritan begitu, saya tak mampulah nak menahannya. Baik, saya. Itu ingatan dan pesanan saya pada teman-teman. Baik, saya. Hari ini sesuatu yang agak menggembirakan saya. Saya agak terkesima apabila junjungan kasih ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Perdana Agong yang saya lihat dalam media sosial, baginda turut hadir mengharungi air tanpa memikirkan keselamatan diri untuk melihat sendiri derita rakyat yang terkesan akibat banjir, saudara. Ternyata, saudara, murni jiwa dan hati suci baginda tetap bersama rakyat
dalam situasi senang maupun susah. Daulat Tuanku, kasih kami terpatri di hati. Tuanku adalah payung mahkota rakyat tanpa membezakan kaum, warna kulit ataupun pegangan agama. Rakyat dan raja berpisah tiada. Kita, warga Cita Damai, rakyat yang sentiasa menyanjungi duri Raja-Raja Melayu, kita rasa amat berbesar hati. Dan saya rasa bangga melihat baginda mengharung air tanpa beliau baginda memikirkan soal keselamatan ataupun kotor ke, tak ada. Jadi inilah raja berjiwa rakyat, saudara. Dan dalam waktu yang sama, ini saya pun seronok apabila Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi telah pun mengarahkan secara tuntas, beliau mengarahkan agar digerakkan di seluruh negara misi bantuan rakyat dengan membuka pusat-pusat bencana alam di setiap bahagian serta cawangan. Inilah keprihatinan UMNO dan dari rakyat untuk rakyat, untuk menjadi lestari perjuangannya. Syabas Datuk Seri Presiden. Ini beliau mengarahkan terus buka, tak ada lagi nak tunggu-tunggu, tak boleh nak buat mesyuarat, tak ada keperluan untuk bermesyuarat lagi, ya, saudara, terus. Dan menurut Susah Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan, jentera serta agensi kerajaan, negeri dan negara juga mohon segera digerakkan bagi membantu mangsa yang terjejas, terutama untuk mendapatkan bekalan makanan, air minuman dan pakaian. Dan itu Ketua Pergerakan Pemuda Datuk Seri Dr. Ashraf Wajdi Duski juga telah pun mengarahkan supaya skuad Sabil, skuad pemuda, skuad Sayang dan Puteri UMNO turun ke lapangan dalam keadaan segera untuk menyalurkan bantuan. Ini keperhatianan kita. Syabas, saudara. Jadi saudara jangan gusar kalau saudara terkena apapun, terkesan oleh akibat banjir ini. Memang kita tahu anda semua susah, tetapi ingatlah bahawa di belakang saudara semua ada wakil daripada skuad Sabil, skuad pemuda UMNO yang telah pun dikerahkan mulai pagi tadi, saudara. Dan saya juga mendapati bahawa kabarnya Kumpulan Wang Sebenar Pekerja telah pun menyediakan sejumlah 10 juta ringgit untuk membantu mangsa banjir. Terima kasih. Cuma saya kata ada pula wangnya. Jadi dalam keadaan begini, seharusnya di samping keprihatinan untuk mengeluarkan bantuan sejumlah 10 juta ringgit itu, apa salahnya izinkanlah pengeluaran air citra yang dituntut oleh penyimpan-penyimpan yang berkelayakan untuk mendapat RM10,000 secara run-off. Jadi jangan memberi gambaran bahawa Kumpulan Wang Sebenar Pekerja prihatin, tapi untuk rakyat mendapat wang mereka tak prihatin pula. Ini permasalahannya. Kerana saat ini yang terkesan akibat banjir amat memerlukan wang. Kerana mereka nak membaik beli rumah, serta kenderaan-kenderaan selalu lihat sendiri dalam Facebook, dalam media maya. Banyak kereta tersadai, bukan saja tersadai saudara, yang terbalik apa semua, dan sudah pasti memerlukan wang yang banyak untuk memperbaiki. Begitu juga rumah yang lebur di bawah arus, ya. Kerana inilah saatnya para penyimpan memerlukan pengeluaran simpanan pekerja sementara menanti jika ada bantuan dari pihak pemerintah. Dan untuk itu saya amat mengharapkan agar Yang Berhormat Perdana Menteri mengarahkan pimpinan di Kumpulan Wang Sebenar Pekerja segera meluluskan pengeluaran secara one-off ini dengan kadar sesegera mungkin. Kerana rakyat mahu terus hidup. Inilah waktunya tabung khazanah negara dikeluarkan untuk membantu rakyat, bukan untuk meneruskan projek serba mega. Jadi waktu itu yang sama, tabung khazanah negara beri bantuan dan Kumpulan Wang Sebenar Pekerja izinkan mereka mengeluarkan wang mereka. Ini saat getir ni, saat orang dah terkapai-kapai, saudara. Jadi begitu juga dengan permintaan agar penangguhan pembayaran hutang kepada pihak bank sebagaimana yang kita tuntut selama ini, supaya moratorium terakru tanpa faedah selama 6 bulan dapat dilaksanakan. Kerana dalam keadaan sekarang ni, saudara, mana rakyat punya wang untuk membayar ansuran mereka? Sudah pasti ekonomi rakyat terjejas teruk. Bukan saya terjejas, saya rasa menghudum habis. Mungkin ada gerai-gerai pun dah dihanyut oleh air. Dalam keadaan begitu, perhatianlah dengan penderitaan rakyat. Jadi saya juga sukalah tadi, tapi tak tahu bila. Kerana saya dapat membaca kenyataan Yang Berhormat Mulia Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz selaku Menteri Kewangan
katanya saya cuba hayati kenyataan. Ini kadang-kadang kenyataan begini bagi saya bila sebenarnya. Katanya sektor perbankan bersedia menawarkan program bantuan pembayaran kepada peminjam yang terkesan akibat banjir. Itu katanya. Jadi butiran lanjut akan dikongsi oleh Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia, Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia, serta Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan ADFIM dan bank-bank yang terlibat dalam masa terdekat. Bukan katakan bahawa okey dah setuju. Belum ada lagi saudara. Walaupun dia kata ini adalah hasil daripada perbincangan Kementerian Kewangan dengan Bank Negara Malaysia, ABM, AIBM dan FDM, pihak-pihak bank ni akan membincangkan, bincang lagi lah, kajilah saudara. Saya amat mengharapkan agar jangan pengumuman itu molek pengumuman, tapi akhirnya rakyat kecewa. Ini yang saya saudara Crystal Michelle, salam Datuk. Dari mana datangnya 10 juta tu? Tu duit kita tu. Minta 10K. Betul. Wang 10 juta Kepulauan Semasa Kerja bukan daripada kerajaan, datang daripada tabungan yang kita simpan. Boleh digunakan oleh EPF. Kenapa pula nak keluar duit 10 ribu seorang? Bagi mereka yang berkelayakan, tak boleh. Ini persoalannya. Jadi kadang-kadang kita merasakan ini cakap molek-molek, tapi akhirnya ke mana? Saudara Hanif Ledang, jalan dah. Jangan kecewakan rakyat saya. Kenapa setelah Kota Raya, Kuala Lumpur, Selangor dilanda oleh banjir, tiba-tiba semalam saya juga amat bersimpati bahawa terdapat kebakaran yang melanda. Ini musibah lagi saudara, iaitu di blok 31 Rumah Pangsa Sri Johor di Ceras dilaporkan terbakar. Saya nampak gambar yang tersiar dalam media sosial begitu. Jadi katanya bahawa kebakaran itu berlaku dipercayai berpunca daripada gas yang meletup. Itu kata setengah orang. Bagaimanapun saya belum mendapat laporan terperinci daripada pihak bomba. Cuma saya terfikir, amaran apakah yang mahu diperlihatkan oleh alam terhadap kita yang bangga dengan dosa-dosa. Ini kembalilah kita secara. Jadi lepas satu COVID dah surut, dah banjir, lepas banjir rumah terbakar pula. Dia tak tahu apa yang nak jadi akan datang. Sekarang ini laporan terkini sehingga jam 5 petang tadi, saya dipahamkan bahawa sehingga hari Rabu air laut ini dipanggil air termenung, ataupun kalau di kampung saya dulu dipanggil air mati kekat, dia standstill, air termenung. Iaitu kerana hari ini adalah 20 Disember bersamaan dengan hari Isnin 15 Jamadil Awal dan Selasa katanya 16 Jamadil Awal, Rabu pula Jamadil Awal. Jadi kalau ikut kiraan bulan Melayu, ini saya masa di kampung dulu saudara, selalunya almarhumah ibu saya atau kami warga nelayan akan mengira bulan. Bulan itu bukan kita tengok daripada bulan ini Januari, Februari, Mac, tidak. Akan mengira perkiraan kita panggil bulan Melayu. Jamadil awal, Jamadil akhir dan sebagainya. Kerana mengikut perkiraan bulan Melayu, sepanjang tempoh daripada 16 Jamadil awal Jamadil akhir dan juga awal, Rabiul Awal adalah merupakan musim air pasang besar di laut saudara. Siangnya air mula pasang dan awal petang dia penuh bila sampai waktu malam. Jadi malamnya pula bila pasang dia lewat untuk turun air itu. Dan bila air penuh pada awal pagi keesokannya, dalam waktu inilah seandainya jika berlaku hujan lebat yang berterusan, memungkinkan kawasan persekitaran di mana air yang mengalir daripada sungai itu tertumpu oleh air pasang besar. Sebab itu berlakunya banjir. Kerana air dari darat, kita panggil dari darat lah, daripada pergunungan, daripada tanah besar turun ke laut, dia tersekat, tak boleh keluar dengan lancar. Jadi kerana sebab paras air ketika itu penuh dan tinggi, jadi mungkin akan berlaku limpahan daripada air hujan di kawasan-kawasan rendah tentu. Jadi saya harap agar hujan tidaklah terlalu lebat sepanjang tempoh ini. Saudara, itu gambarannya. Bila air, memanglah kadang-kadang kita punya tebatan banjir itu masih lagi dalam proses
Tak tahulah, Menteri Alam Sekitar pun tak buat kenyataan. Kita tertunggu-tunggu. Kita mengharapkan supaya ada tempatan banjir, parit-parit dibersihkan supaya air itu mengalir deras. Tak adalah, dia tersekat dan melempah. Bila melempah, berlakulah banjir. Malahan kita melihat ada juga macam berlaku di Pahang. Bila air turun, dia bawa sekali dengan kayu-kayu. Rupanya di atas sana mereka melakukan pembalakan. Kesan daripada bila hutan diteroka, sebab itu alam mula marah. Alam juga benci pada manusia yang melakukan kerosakan. Ditinggalkan, maka turunlah sampah sarap, kayu-kayu yang telah digergaji apa semua, melanda sebagaimana yang berlaku di Yan tempoh hari. Walaupun pihak berkuasa negeri mengatakan tak ada pembalakan. Tapi bila nampak kayu-kayu itu, bagaimana mereka nak nafikan bahawa ada pembalakan di kawasan tinggi. Nah, ini di negeri Pahang, saudara. Itu keadaannya. Dan saya melihat juga, ini saya haraplah, kalau boleh teman-teman yang tinggal di kawasan yang tidak berlaku banjir, janganlah hantar posting yang menampakkan keceriaan anda. Jadi ini rakyat tengah susah. Ini sebagai berlaku, saya tengok media sosial roti kaya. Saya tengok dia melaporkan bahawa sejak semalam negara berdepan dengan bencana banjir. Lebih-lebih lagi di kawasan Lembah Kelang. Ya, apabila air naik berikutan hujan lebat yang tidak berhenti sejak Jumaat lalu. Berikutan banjir itu berlaku, ramai warga yang tersangkut jalan raya kerana kenderaan tidak dapat melalui jalan. Ada pula kawasan tanah runtuh, ya, air yang banyak. Malah ada lagi mangsa banjir yang terperangkap di bumbung-bumbung rumah. Berjam-jam lamanya sementara menunggu pasukan bantuan untuk menyelamatkan mereka. Namun di sebalik kesan rakyat itu, tiba-tiba tular perkongsian seorang netizen yang mempersoalkan bagaimana menantu Perdana Menteri. Yang semalam saya katakan, beliau merupakan pelakon fashion terkenal. Katanya menaiki helikopter untuk kembali ke Kuala Lumpur. Ini jadi keadaan beginilah. Saya harapkan agar keluarga, pemimpin, ataupun anda sendiri, kalau anda dalam keadaan yang hidup yang selesa, janganlah kirimkan gambar-gambar yang mencuit hati rakyat. Keadaan ini, jadi saya haraplah supaya kita saling berpesan-pesan, saudara. Bagaimanapun, saya amat berterima kasih kepada Yang Amat Perdana Menteri. Saya tengok gambar tu, beliau hadir dalam mesyuarat tergempar yang diadakan di pejabatnya, iaitu memanggil agensi, panggil Panglima Angkatan Tentera, panggil Ketua Polis Negara untuk membincangkan bagaimana untuk menyelesaikan musibah yang menimpa negara kita ini. Saya tengok dia masih lagi dalam pakaian baju Melayu, saya akan bersamping. Artinya dia balik saja daripada selepas menghadiri persidangan UMNO bahagian. Dia tak sempat tukar baju pun, terus menghadiri mesyuarat. Ini yang kita rasakan. Saya kata kalau yang baik kita puji. Jangan kata saya ni mandang tak betul lah. Tidak. Dan yang saya hairan, tak ada pula Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan yang diperlukan. Kabarnya Menteri Pertahanan bercuti. Tak tahulah benar tak benar. Ini bab-bab percucian yang begini saya pun tak tahulah. Jadi saya ucapkan syabas pada Yang Amat Perdana Menteri yang prihatin terhadap untuk nasib rakyat. Kerana itu keadaannya, saudara, ya. Yang baik kita kata baik, yang buruk kita kata buruk. Kita tak boleh yang berbuat sebelah. Asyik nak buruk pun tak elok juga, saudara. Dan saya mendapat laporan. Menurut laporan bernama, jumlah mangsa banjir yang berlindung di pusat pemindahan sementara PPS di 5 buah negeri, iaitu Pahang, Kelantan, Melaka, Perak dan Negeri Sembilan meningkat awal pagi tadi. Di mana 73 jalan di Selangor masih ditutup akibat bencana banjir. Itu pagi tadi lah, jam 9 pagi tadi. Di Pahang, ini menurut aplikasi info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, jumlah mangsa banjir turut meningkat kepada 25,669 orang di 239 PPS pusat sementara berbanding 19,334 orang di 214 PPS malam tadi. Di daerah yang dilanda banjir masih kekal, itu 9, itu di Bentong, di Raub, di Lipis, di Rantut, Termeluk, Bera, di kawasan Perdana Menteri, di Maran, Kuantan dan Pekan. Jadi sementara itu pemegang konsesi Lebuh Raya Pantai Timur, Fasa 1 dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak memaklumkan bahawa beberapa lokasi di Lebuh Raya tersebut masih ditutup. Itu antara kilometer 76
ke kilometer 126 LPTI Karak Temerloh. Ini kedua-dua arah. Jadi kalau saudara yang nak ke situ, carilah jalan lama ke dan sebagainya. Kerana Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri pula melaporkan beberapa paras sungai utama di negeri itu masih pada paras bahaya. Termasuk Sungai Pahang, Sungai Jelai, Sungai Tembeling, Sungai Lipis, Sungai Bentung, Sungai Lembing, Sungai Lepar dan Sungai Pelat. Jadi mereka teman-teman yang tinggal di kawasan tersebut harus berhati-hati, sentiasa dengar arahan dan mengikuti arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa, saudara. Sementara itu di Kelantan, ini laporan saya beri laporan dulu, saudara. Di Kelantan jumlah mangsa banjir yang direkodkan setakat 9 pagi tadi adalah seramai 3,801 orang. Mungkin dah naik lagi, saya tak tahu. Daripada 1,098 orang keluarga berbanding 3,173 daripada 895 keluarga semalam. Jadi semalam 895 keluarga, itu 3,123. Hari ini meningkat pada 3,807. Sekretariat Pengurusan Bencana Operasi Angkatan Pertahanan Awam Kelantan, Saudara Zainuddin Husin berkata 57 PPS dibuka, iaitu 29 buah di Kuala Kerai. Gua Musang 16 pusat pindahan sementara, di Pasir Mas ada 8, manakala di Jeli dan Tanah Merah ada 2 pusat pembinaan sementara. Setelah itu, Portal Rasmi Banjir Kelantan melalui resminya melaporkan 4 sungai utama di Kelantan berada pada paras bahaya, iaitu di Sungai Lebir di Tualang, Kuala Kerai, yang merekodkan bacaan 36.53 meter. Ini paras bahaya, saudara. Di Sungai Kelantan di Tangga Kerai ialah 26.74 meter. Sungai Kelantan di Jambatan Gilmat iaitu 17.12 meter, dan Sungai Golok di Rantau Panjang Pasir Mas 10.28 meter. Ini bacaannya agak membahaya. Sementara itu di Melaka, di Melaka pula jumlah mangsa banjir terus meningkat kepada 826 mangsa daripada 183 keluarga setakat pagi tadi lah. Bagaimanapun, menurut pengarah APM Melaka, Lieutenant Colonel Cuthbert John Martin, mangsa banjir di daerah Alur Gajah menunjukkan sedikit penurunan kepada 481 orang daripada 99 buah keluarga. Manakala di Melaka Tengah, individu terjejas banjir bertambah kepada 327 orang daripada 80 buah keluarga. Daerah Jasin pula kekal dengan 18 mangsa banjir. Jadi saya biasa sebut ini, saudara yang punya keluarga daerah itu bolehlah menghubungi mereka, bertanya keluarga kita, apakah anda juga terjejas, ya? Iaitu daerah Jasin kekal dengan 18 mangsa daripada 4 keluarga. Secara keseluruhannya 11 pusat pembinaan sementara dibuka di Melaka, katanya. Di Perak pula, ini negeri teman yuk. Satu lagi PPS dibuka di Dewan Bandaran Teluk Intan semalam. Jadi menjadikan setakat ini 3 pusat pembinaan sementara sedang beroperasi di seluruh negeri. Menurut jurucakap APM dan Sekretariat Pengurusan Bencana Perak, jumlah mangsa banjir meningkat pagi tadi kepada 242 orang berbanding 154 orang semalam. Ini adalah berikutan limpahan air di Sungai Bernam, Sungai Selim dan juga di Sungai Trolak. Sementara itu di Negeri Sembilan, pengarah APM Negeri Sembilan, Lieutenant Colonel Nok Syukri Makno berkata mangsa banjir di Seremban dan Port Dickson meningkat kepada 597 individu daripada 142 keluarga, dengan 11 pusat penempatan sementara dibuka setakat pukul 9 pagi tadi. Ini di Selangor. Di Selangor, menurut aplikasi info bencana JKM Negeri, setakat pagi tadi pukul 9 tadi, 11,418 orang daripada 4,267 keluarga telah dipindahkan ke 74. 11,000 pada 74 saja, saudara. Bayangkanlah penuhnya pusat pembinaan sementara ini di semua daerah. Jadi, Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor memaklumkan sebanyak 73 jalan ditutup, melibatkan 9 Ibu Pejabat Polis daerah susulan banjir yang masih belum surut setakat subuh tadi, ya saudara. Jalan-jalan tersekat, jalan tersebut adalah di bawah penyediaan IPD, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2, Kelang Utara ada 9 jalan, ya. Di Sungai Buloh ada 2 jalan, di Subang Jaya ada 11, Kuala Langat 27,
Sepang ada 5, Shah Alam 6, Kelang Selatan 10 dan Hulu Selangor 1. Sementara itu di Terengganu, Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataan memaklumkan bahawa jumlah mangsa banjir menurun kepada 288 orang daripada 68 keluarga pagi ini. Alhamdulillah, berbanding 297 daripada 69 keluarga. Itu laporan bernama. Bagaimanapun saudara, saya juga menerima kiriman untuk saya wawarkan kepada teman-teman. Jadi yang tinggal berhampiran dengan kawasan Ceras, saudara, ataupun dekat dengan Kajang, kerana keadaan selepas banjir ni, maka penduduk-penduduk di Mukim Batu 10 Ceras, mereka amat memerlukan bantuan. Itu alat untuk mencuci rumah, serta kalau ada sukarelawan untuk membantu. Kerana bila air naik, rumah nak kena dicuci dengan lumpurnya, nak buang lumpur, bukan senang saudara. Memanglah pakaian habis, peralatan rumah habis, lingkup saudara. Jadi kerana itu penduduk amat memerlukan bantuan. Di samping itu diperlukan kalau boleh bekalan seperti kasut Pak Cukang, kasut yang tinggi warna kuning tu. Itu diperlukan. Kasut tu daripada plastik, daripada getah rasanya. Kemudian kalau boleh nak cari penarik air. Kalau saudara ada punya mesin generator, genset, digunakan. Kerana mungkin bekalan air, bekalan api tak ada, guna water jet. Ini perlu untuk menyembur. Itu chainsaw, itu gergaji mesin, plastik sampah, wheelbarrow, itu alat untuk membuang sampah, tong-tong sampah. Jadi kalau saudara mempunyai alat ini, lebihan di rumah dan sebagainya, bolehlah terus ke pejabat penghulu Mukim Ceras di Batu 10. Saya harap saudara boleh sampaikanlah. Ini keperluan, bukan mereka minta duit. Kalau tenaga, bagi bantuan tenaga. Kalau ada alat-alat tadi untuk mereka yang terkesan untuk mencuci rumah. Jadi cuma dalam saat begini, saya ingin bertanya. Jangan marah ke saya. Di saat rakyat memungut derma, orang ni mengadakan pungutan derma kilat dan sebagainya, saya cuma nak bertanya, ke mana perginya anak-anak orang kaya yang billionaire tu, yang punya wang berbilion-bilion? Ingatlah, harta itu tak kekal. Apalah salahnya ditermakan apa yang anda ada? Ini sunyi sepi, tiada jawapan, tiada kenyataan bahawa sanggup beri derma 1 juta ke 200 juta ke, sebab mereka punya wang berbilion-bilion. Itulah yang saya rasakan. Dan kepada orang-orang politik yang masyhur sepanjang musim pemilihan, musim pilihan raya, persidangan yang masyhur, apa salahnya hurulkanlah derma. Wang itu tidak kekal. Ingatlah, setiap kali kita menderma, ia akan bertambah. Itu janji Allah SWT. Saya harap begitulah. Tetapi bagaimanapun, ini seronok juga saya memberi pencerahan saya. Kerana mangsa banjir di beberapa pusat pemindahan sementara di Selangor hari ini dikejutkan dengan kehadiran isteri Perdana Menteri Datin Seri Mohaini Zainal Abidin dan anak perempuannya Datin Nina Sabrina Ismail Sabri yang menyantuni mereka. Syabas. Sebab itu saya kata kalau yang baik, kita katakan baik. Datin Seri Mohaini dan anak sulungnya Nina Sabrina hadir tanpa kawalan keselamatan. Ini yang terbaiknya tu saya. Yang tak ada protokol. Dan bertanya datang, bertanya khabar, sambil itu menyampaikan sumbangan, barang keperluan dan sebagainya. Saya dipahamkan bahawa penduduk beranak ini memulakan tinjauannya ke PPS, Pusat Pemindahan Sementara, sejak awal pagi. Bermula daripada PPS Dewan Kekwa, Majlis Bandaraya Shah Alam di Seksyen 17. Ini kawasan terjejas teruk. Kemudian PPS Sekolah Rendah Agama Sementa dan Pusat Pembinaan Sementara Sekolah Rendah Agama Dusun Nanding. Jadi kebanyakan mangsa yang berada di tempat PPS itu, mereka tidak menyangka kehadiran Datin Seri Mohaini dan Nina Sabrina. Malahan ada juga yang menitiskan air mata, terharu melihat santunan isteri pembesar datang. Kerana menurut salah seorang mangsa, dia kata selain menyantuni dan menyampaikan bantuan kepada mangsa, isteri Perdana Menteri turut berpesan agar mereka bersabar dan tabah menghadapi dugaan Allah. Yang ini kita kena puji saya. Saya kalau tak betul, saya balun. Soal menantu dia naik helikopter, kita balun saya. Tapi bila isteri Perdana Menteri tanpa protokol, turun 2 beranak, tanpa ada Perdana Menteri, tak payahlah orang keliling, orang kelalang ni apa semua ni, dia hadir.
Saya rasa bahawa yang bahaya Datin Seri Mohaini ini, dia bukannya orang yang turun dari kayangan. Dia adalah rakyat biasa. Dan beliau pernah mengalami. Saya yakin. Kerana Datin Seri Mohaini adalah asal daripada Kampung Gajah di Perak. Itu adalah merupakan kawasan dulu memang terkenal dengan kawasan banjir. Jadi saya yakin dia dapat merasai keperitan rakyat. Jadi perlulah dia dalam keadaan sekarang ni boleh dalam suasana yang boleh mampu untuk menghulur derma dan sebagainya, untuk menyantuni rakyat, dia hadir. Ya inilah saya katakan, kalau begini keadaannya, selamatlah yang Awak Perdana Menteri. Sebab saya katakan bahawa bidanan Inggeris mengatakan, behind the success man is always a woman. Syabas Betty. Nah, saya benda yang puji, saya kena puji saya. Saya tak boleh nak di-ignorekan benda begitu. Yang perlu saya wawarkan, saya perlu wawarkan. Cuma saya nak pesan pada teman-teman, kalau makan sedap-sedap, jangan tunjuk. Sebab itu saya lihat ada gambar ahli parlimen daripada Kuala Langat. Ancap ada gambar percutian di puncak bukit, di gunung, di Teheran. Benda ni, rakyat tengah menderita di Hulu Langat. Kawasan paling teruk adalah kawasan Hulu Langat. Anda di mana? Anda bercuti dengan keluarga. Cis! Marah saya. Kalau tak betul, kita kata tak betul. Sebab itu, Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor, Saudara Hisham Jalil, melaporkan bahawa pihak berkuasa telah menjumpai mayat 2 mangsa korban banjir di Selangor. Mangsa itu ditemui mati lemas di rumahnya sendiri, saudara. Bayangkanlah. Artinya rumah itu, dia ditinggal dalam rumah, dia tak keluar, dia lemas. Dan tengah hari tadi, kata Saudara Syam Jalil, 3 lagi mayat telah ditemui di Taman Seri Muda di Shah Alam. Dan laporan terbaru juga menyatakan bahawa seorang pemandu lori turut mati lemas kerana terperangkap dalam lori sewaktu banjir. Jadi kata Saudara Syam, beliau melihat kemungkinannya mungkin ramai lagi yang maut dan mati lemas dalam musibah banjir di Selangor. Yang ini tentulah akan dapat ditemui selepas air surut nanti. Jadi apabila krisis seperti ini berlaku, masa tindakan perlu cepat supaya rakyat tidak menunggu-nunggu. Saya tengok juga tadi kiriman kerajaan negeri Selangor, pimpinan Datuk Amiruddin apa cerita ni. Tak dengar kenyataan pun. Mana dia wakil-wakil rakyat? Adalah 1-2 orang. Yang lain bukan mana? Sibuk dengan percutiannya ke? Kerana masa faktor itu adalah penting saya. Saat rakyat memerlukan bantuan. Ya Allah. Mangsa keadaan ni, saya melihat bahawa kadang-kadang pemimpin ni, mereka lebih berminat untuk menggamit yakin rakyat pada musim pemilihan. Bila musim pilihan raya, baru dah datang. Waktu itulah mereka menyembah. Saya rasa saya meluatlah perangai orang macam ni. Inilah masanya kamu menyantuni rakyat yang terkesan. Turun ke lapangan. Saya teringat zaman saya jadi wartawan dulu, saya berkawan dengan beberapa orang wakil rakyat dalam kereta dia tu. Sama ada masa tu kalau ada juga wakil rakyat pakai kereta Mercedes, ada juga pakai kereta Volvo, ada juga pakai kereta Toyota. Di belakang bootnya sentiasa tersedia kasut Pak Cukang tu, yang kuning tu. Kadang-kadang saya bertanya, ya Umat, kasut di belakang tu apa? Ini kita tak tahu kawasan kita, mungkin berlaku banjir, saya perlu hadir. Itu sifat ataupun sikap seorang pemimpin rakyat. Mereka cepat bertindak, mengulurkan derma. Bila berlaku je begitu, terus bertindak. Bukan lagi nak bawa bincang, nak bincang sana, bincang sini. Ini bukan masa untuk berbincang. Waktu bila datang saja banjir, yang paling penting rakyat perlukan makanan. Tak perlulah waktu itu nak hantar beras. Buat apa nak hantar beras berkilo-kilo kat rumah? Nak masak macam mana? Dapur pun dah hanyut. Jadi tak ada logika. Carikan makanan yang dah dimasak. Sebab itu zaman terdahulu, kalau saya lihat gambar-gambar yang tersiar dulu, bagaimana Puan Sharifah Radhiyah, Allahyarhamah, Tun Raha, mereka memasak makanan untuk dihantar, diagih-agihkan kepada warga yang terkesan. Tapi ini saya tak nampak. Isteri menteri lain uyuk, ilek, pacilek. Cuma yang tadi saya lihat isteri yang bawa Perdana Menteri Datin Seri Mohaini, itulah seorang. Yang lain mana pergi? Mana dia isteri menteri-menteri? Kamu yang bergelar pemimpin. Inilah masa menyantuni rakyat. Bukanlah kita minta isteri saja. Anda sendiri pun tak ada. Malahan keluarga tunjuk pula gambar makan sedap-sedap.
Ada pula majlis pelancaran, majlis makan besar, rakyat tengah menderita. Sebab itu kadang-kadang saya nak bertanya lah, sebenarnya pengurusi bencana alam ni siapa sebenarnya? Dulu kita ada pengurusi bencana alam, Menteri Penerangan. Saya ingat lagi zaman tu Allahyarham Datuk Muhammad Rahmat. Bila berlaku banjir terus. Sebab negara kita mempunyai simpanan tertentu. Saya tak tahulah, mungkin wang tu dah habis kena kikis. Saya tak tahu, tapi sepatutnya kita kena ada simpanan waktu, zaman ataupun saat kecemasan. Wang emergency tidak boleh disentuh. Apabila berlaku banjir, keluarkan terus. Beli makanan, beli peralatan. Ini tidak. Rakyat nak tolong, kadang-kadang peralatan tak cukup. Kita tak mempunyai sampah ataupun bot. Belilah bubuk getah ke apa ke yang boleh memindahkan penduduk yang duduk tersadai atas bubuk rumah. Rumah mereka telah ditenggelami air. Di sinilah saya katakan keprihatinan. Jadi saya tak tahulah. Pengurusi Pemulihan Negara Taslimuddin pun tak mengeluarkan kenyataan sebarang pun nak pulih negara macam mana kalau begitu anda sebagai pengurusi. Sebab dulu kita ada pengurusi bencana alam bagi pihak kabinet. Bila berlaku sesuatu terus melaksanakan apa ini tindakan. Ini tak berlaku. Ini adalah sesuatu yang amat mengecewakan. Apabila hari ini juga saya lihat macam hari ini di Parlimen, iaitu ini saudara Fazil Fadil namanya. Saudara Fahmi Fazil, itu ahli parlimen. Walaupun dia daripada parti keadilan, itu ahli parlimen Lemah Pantai. Dia minta supaya dibincangkan di parlimen tentang kehidupan rakyat, bagaimana cara macam mana kita. Dan ia ditolak usul itu. Kerana katanya tidak ada dalam aturan mesyuarat. Kerana pagi tadi mesyuarat parlimen adalah untuk membincangkan soal pindaan perlembagaan, pindaan akta rang undang-undang berhubung dengan ini Kementerian Kesihatan. Itu lebih utama daripada kehidupan rakyat. Jadi saya tengok tu menyirap darah saya tadi. Tapi itulah keadaan saya. Jadi parlimen tidak lagi dilihat untuk membincangkan masalah rakyat. Ini bagi saya satu benda yang agak membosankan kita. Jadi Dewan Rakyat ni untuk apa? Sebenarnya bukankah itu Dewan Rakyat? Seharusnya mereka membincangkan masalah rakyat. Mana yang perlu ditangguhkan, tangguhkanlah. Mana yang perlu kita mengeluarkan bencana, wang ringgit, apa semua. This is emergency, dalam keadaan darurat. Ini belum lagi negara menghadapi peperangan dan sebagainya. Itu baru banjir pun mereka tidak boleh untuk membincangkan. Saya amat kecewa hari ini. Tapi nak buat macam mana? Cuma saya cuba cakap terima kasihlah kepada saudara Fahmi Fadil yang begitu prihatin. Bagi beliau melihat supaya masalah rakyat ditangani. Tapi mereka yang di Dewan Rakyat sunyi sepi, tak mau bercakap. Inilah saya katakan kadang-kadang pemimpin ni apa benda ni? Anda pimpin apa sebenarnya? Anda pimpin dalam bulu anda. Masyuk aja yang anda fikirkan. Rakyat sekarang tengah susah. Saya marah bila tengok benda begitu. Malahan ni saya tengok gambar di pergunungan Tocai Iran. Gambar ni dikirim daripada ahli parlimen Langat, Saudara Hasanuddin Mak Yunus. Main salji. Rakyat kamu sekarang ni ada yang sedang nazar ni. Rumah dah hilang, dah terbang, ditolak air. What type of leader you are? Orang macam ini saya haraplah warga di Ulu Langat, warga di kawasan apa tersebut tak payah lagi fikir, tak payah nak berkempen. Bila datang musim pilihan raya, kalau nama dia dicalonkan, hilangkan dalam minda anda. Ini bukan orangnya. Dia sanggup, takkanlah tak ada pegawainya mengirimkan berita. Tiap wakil rakyat ada wakil calon. Tiap menteri ada wakil-wakilnya, ada sisa politik. Ada banyaklah pegawai keliling kelalangnya. Kenapa mereka tak turun? Menteri Pertahanan, ada dia punya sisa politik, adanya pembantu, ada timbalan menteri, bersepah. Kenapa tak turun menyentikan rakyat? Keluarkanlah bot-bot milik tentera ni. Dan dengan segera ration makanan apa semua dikeluarkan. Tidak berlaku. Benda ni depan mata. Belum lagi berlaku di Kelantan, belum lagi berlaku di Kedah. Ini cuma berlaku di depan mata. Di Selangor 11,000 lebih. Bukan jauh mana pun, dekat Shah Alam je. Sebab itu saya puji melangit isteri yang amat bawah Perdana Menteri yang begitu prihatin menyantuni rakyat. Anda yang bergelar menteri apa benda? Membulatkan perut anda saja, duduk dekat parlimen, minum kopi, minum balik. Konon lagi ni tak jadilah kita nak buat pindaan akta keselamatan ni kerana bagi alasan banjir. Kan saya maki nanya aja.
Terjerit-jerit lah saya tengok saudara Fahmi Fadzil minta supaya speaker, ini masalah rakyat, speaker kata tidak ada dalam aturan. Aturan apa benda lagi diperlukan? We are in the stage of emergency. Dalam suasana darurat, rakyat tengah terkepung oleh air, yang tak boleh nak keluar, yang menghargai makanan 14 jam, 15 jam, anak nak susu, segala-gala sudah musnah dalam kehidupan mereka. Tapi anda sebagai pemimpin tak mau menyantuni. Jadi anda pemimpin apa benda? Jangan ingat mereka tinggal di Shah Alam, mereka tinggal di kawasan-kawasan di Kelang itu, mereka mengundi di situ. Ada juga mereka yang mengundi di kawasan lain. Langsung tidak bertanggungjawab. Saya marah sangat. Ahli parlimen yang ada, menteri-menteri yang ada buat tak tahu. Menteri Kebajikan Masyarakat buat apa? Menteri Wanita dan Keluarga buat apa? Nak besarkan ini keadaan saya cukup benci lah dalam keadaan sekarang melihat ini. Allah menguji sebenarnya. Allah mendatangkan ujian supaya bagaimana rakyat menderita dan rakyat dapat melihat inilah rupanya pemimpin-pemimpin yang kononnya nak disanjung sebagai wakil rakyat, pemimpin berjiwa rakyat berbapak dia. Rakyat bagaimana nak terkangkang hidup susah di Shah Alam, di Taman Muda, di Kelang. Ini depan mata saya. Jadi saudara Mat Semanap, saya alhamdulillah saya bersyukur kerana ya Muhammad Datuk Seri Presiden UMNO dia terus buat arahan turun ke gelanggang. Itu kita tak ada kuasa. Betul Perdana Menteri daripada UMNO, tapi tak ada kuasa menteri. Menteri yang ada, Menteri Kebajikan Masyarakat hilang. Menteri-menteri yang lain mana pergi? Ini datang daripada Parti PPM. Ini saya tak boleh lah. Saya dah berpeluh dah ni. Bila saya tengok benda itu berpeluh. Cuma yang menyejukkan hati saya, isteri yang amat berhormat Perdana Menteri turun. Dan beliau menolak sama sekali protokol. Inilah pemimpin berjiwa rakyat. Soal menantu dia naik helikopter soal lain. Tapi diri dia. Dia asal aku bukan orang kayangan. Rakyat ini aku dapat merasai. Bagaimana isteri menteri yang lain? Kita ada 30 menteri lain. Mana? Wakil rakyat tak cerita lah. Ini berlaku depan. Saya katakan ini berlaku di depan mata. Yang berlaku di hadapan kita iaitu di Selangor. Bagaimana kalau itu berlaku di Pahang? Baru saya nak balik. Memang cap ayam punya wakil rakyat lah anda semua. Sebab sekarang ni saya negara kita ni, saya dapat culipan daripada saudara Norman Radwan. Dia kata kita ni dalam pengurusan bajet, pengurusan bencana alam ni lebih teruk daripada Zimbabwe. Hari ni kawasan banjir mungkin dah surut. Tapi apa yang kita dah lakukan? Apakah kita menjalani sistem peparitan kita, tempatan banjir kita? Tak dilakukan. Kalau kita lakukan, tidak mungkin air tak boleh mengalir terus. Saya melihat keadaan begini, memanglah. Dan kita juga lupa kadang-kadang Jabatan Kaji Cuaca dah bagi amaran. Dah mengeluarkan amaran. Tak silap saya 15 bulan dulu dah bagi tahu kemungkinan hujan akan berlaku. Dah bagi amaran. Tak ada langsung memikirkan soal rakyat. Yang mereka fikirkan, parti aku nak mengadakan perhimpunan. Saat itu, Tuhan nak tunjuk bala. Saat parti itu mengadakan perhimpunan, semua mereka berada dalam dewan. Lepas itu, malamnya makan besar. Rakyat waktu itu, apa pun tak ada nak makan. Saya kata melampau yang amat sangat. Sebab itu saya bersyukur Datuk Ismail Sabri dia balik daripada Bra sampai ke Kuala Lumpur, tak salin baju pun. Rakyat diutamakan. This is what the leader supposed to be. Soalnya soal politik, kita kena ketepikan soal politik. Ini dalam keadaan darurat, kita harus menyantuni rakyat. Tak ada pedulilah. Lihat sendiri, Dulia Mahmulian Tuan Agong, saya seolah nak mengalirkan air mata melihat keprihatinan baginda mengaruk air. Tak perlu takut orang kata kalau dalam air bina ular. Tak ada lah. Baginda kata dalam keadaan begini, kalaulah baginda tidak mampu untuk memberi wang, beliau berada bersama dengan rakyat. Inilah yang dikatakan raja berjiwa rakyat, pemimpin berjiwa rakyat. Dan bila Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi mengeluarkan arahan, this is what the leader supposed to be. Dia dah bagi tahu pada Sri Agung, keluarkan arahan. Setiausaha Barisan Nasional keluarkan arahan di semua kawasan, di semua daerah, bahawa kita mewujudkan pusat untuk bantuan. This supposed to be. Bagaimana parti-parti yang lain?
Bercakap pumpang demi rakyat. Akhirnya rakyat tersepuk dalam keadaan susah. Anda lupakan. Yang anda tahu, yang anda fikir, lepas nanti adalah kontrak-kontrak besar untuk disamun. Kononnya nak buat parit lah, nak cuci kawasan lah, nak buat itu, nak buat ini, bekalan itu, bekalan ini. Mungkin waktu itu anda pun muncul. Oh, negara sekarang ni perlukan ini, perlukan itu. Sebab apa? Masyuk. Ini bukan masyuk. Ini nak keluar duit. Bila keluar duit, anda menyepi diri. What type of leader? Apa punya pemimpin yang kita ada sekarang ni? Saya amat benci pada mereka. Yang mereka sibukkan, lain tak ada politik. Bila rakyat susah, mereka tidak langsung memikirkan. Bagi saya, ini pemimpin yang perlu kita singkirkan. Saudara yang berada di kawasan, berada di lapangan dapat melihat. Kalau inilah pemimpin akan datang, hadir untuk berkempen, sila cari telur busuk. Itu saja. Saya tak larat nak cakap lagi saya. Bertambah naik angin saya. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.